Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan Allah, di atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayah petunjuk dan juga taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita buat siri yang ke-13 pada pagi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat untuk kita sama-sama dapat memahami ayat-ayat yang terkandung dalam suratul Al-Kahfi, yang mana memahami ayat-ayat ini kita menggunakan pendekatan tafsiran ayat, dan seterusnya kita akan mengambil pengajaran, teladan dan petunjuk daripada surah yang telah pun kita ketahui maknanya, yang secara lengkapnya dinamakan sebagai tadabbur. Semoga pengisian pada pagi ini Allah memberikan kita faedah yang banyak, manfaat yang banyak, ataupun dengan istilah Allah memberikan keberkatan kepada kita. Berkat hanya ada pada Allah. Kebaikan hanyalah kurniaan daripada Allah. Tanpa Allah, kita semua tidak akan dapat mana-mana kebaikan, khususnya di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Siri 13 pada pagi ini, kita akan merujuk kepada nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lepas, yang mana nota tersebut tuan-tuan boleh ambil di dalam Google Drive yang saya telah letakkan di ruangan chat. Kalau siapa mengikuti di Zoom ataupun rakan-rakan yang menyaksikan, yang menonton secara langsung ataupun yang melihat secara rakaman, nota tersebut berada di bahagian komen. Okay. Tajuknya adalah nota suratul Al-Kahfi. Moga-moga kita mendapat manfaat yang banyak bagi pengisian kita setiap minggu ini. Baik, kita teruskan pada ayat yang kita akan bincangkan, yang mana siri pada pagi ini kita akan membicarakan tentang dua ayat sahaja, iaitu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ini bermakna kita masih lagi membicarakan tentang
kisah penghuni-penghuni gua. Okay, belum habis lagi. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan ya, jika mengikuti kelas-kelas tadabbur yang saya bimbing, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap tuan-tuan boleh bersabar, ya, maksudnya semoga tuan-tuan dan puan boleh boleh bersabar mengikuti perbahasan yang kita gunakan sepanjang kelas ini berjalan. Jadi tidaklah perlu kita terkejar-kejar untuk kita menghabiskan cerita penghuni gua ataupun kita nak cepat habiskan suratul Al-Kahfi. Yang paling utama kita faham, lepas tu kita tahu nak kena buat apa daripada pelajaran yang kita dah faham. Bukan faham, bukan tahu banyak ayat, khatam suratul Kahfi, tetapi sikap tak berubah, cara berfikir tidak berubah, kehidupan tidak semakin dekat dengan Allah, redha Allah tidak semakin bertambah, rahmat Allah tidak semakin bertambah. Jadi kalau semua itu tidak ada perubahan dalam diri kita, maknanya pembelajaran kita ianya tidak dapat berkat dari Allah. Tanda satu ilmu tu didapat berkat, ada perubahan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita lebih menekankan kepada apa yang kita perlu buat selepas kita memahami ayat-ayat di dalam suratul Al-Kahfi ini. Oleh sebab itu, saya harap tuan-tuan dan puan selesa, tuan-tuan dan puan boleh ikuti pendekatan yang saya gunakan. Jika ada sebarang penambahbaikan, tuan-tuan dan puan boleh berkongsi maklumat tu kepada saya. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Walaupun saya yang mengajar, tapi dalam masa yang sama sebenarnya saya juga belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ayat 17 ini sebahagian daripadanya telah pun kita bicarakan pada minggu lepas. Namun begitu, kita belum lagi dapat menghabiskan keseluruhan maklumat pada ayat 17 ini. Ayat 17 suratul Kahfi ini adalah merupakan bukti doa yang mereka pemuda-pemuda pada ayat nombor 16 mereka minta kepada Allah dua perkara. Antaranya mereka minta rahmat dari Allah, maka ayat 17 Allah telah memaparkan apa yang mereka minta itu telah pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, memelihara mereka-mereka ini dengan memastikan bahawa mereka ini berada di dalam gua, berada di dalam keadaan yang selamat tubuh badan mereka. Ayat 17 ni Allah menyebutkan mereka ini selamat daripada bahaya, daripada kesan cahaya matahari. Kalau ayat nombor 18 nanti kita akan belajar Allah selamatkan mereka daripada bahaya manusia ataupun sesiapa sahaja yang boleh datang ke gua mereka. Okay, ayat 17 Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala menjaga mereka dari sudut pencahayaan matahari yang ketika matahari itu terbit dan ketika matahari itu tenggelam. Jadi ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tadhawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Baik.
Surah ayat yang ke-17 ini, kalau kita lihat kepada terjemahannya, ada uh, dua isi penting pada ayat nombor 17 ini. Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita. Allah cerita kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cerita yang kita dapat pada ayat 17 ni, siapa yang cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ceritakan berdasarkan apa yang Allah wahyukan. Bermakna kalau Allah tak cerita secara terperinci, maka tentu Nabi SAW pun tidak akan tahu. Tetapi Nabi boleh ceritakan dari sudut pergerakan matahari. Jadi masuk ayat nombor 18, Nabi boleh cerita secara detail macam mana pemuda-pemuda tu boleh tidur. Maknanya macam mana Nabi tahu sampai detail sebegitu. Inilah yang memberikan jawapan bahawasanya Nabi SAW tu dia boleh tahu sampaikan pemuda-pemuda ni berada di tengah-tengah gua tu. Kan macam mana cahaya bergerak, matahari bergerak itu, terbit dan tenggelam, menunjukkan bahawasanya Nabi SAW itu dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia adalah Rasul. Dia adalah pesuruh Allah. Dia adalah utusan Allah. Kalau Nabi itu adalah utusan Allah, kalau Nabi adalah pesuruh Allah, apa yang perlu kita buat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita belajar surah Kahfi, kita rasa wow, menariknya ceritanya, hebatnya. Tetapi kita mungkin terlepas pandang dari sudut macam mana Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu? Kat situ sebenarnya yang kita boleh melihat sudut penceritaan ini. Okay, nanti kita kupas lagi pada ayat nombor 18. Okey, ayat ni kita telah sebut pada minggu lepas yang Allah mengatakan macam mana matahari itu terbit dan macam mana matahari itu dia terbenam. Okey, kalau kita baca pada ayat 17 ni, ketika matahari itu terbit, dia cenderung ke arah kanan dari gua mereka, dan apabila matahari itu terbenam, ia meninggalkan mereka ke arah kiri, dan Allah bagi tahu pemuda-pemuda gua ini mereka berada di dalam gua itu, maknanya bukan berada di depan pintu, tetapi berada di satu kawasan lapang di dalam gua tersebut. Okey. Ulasan ini kita telah nukilkan komentar tafsiran daripada Ibnu Kathir. Yang mana Al-Imam Ibnu Kathir, beliau mengatakan bahawasanya pintu gua itu dia menghadap ke arah utara. Okey, ini adalah ulasan komentar daripada salah seorang sarjana yang diiktiraf keilmuannya di dalam bidang tafsir. Beliau itu adalah Al-Imam Ibnu Kathir. Sebenarnya bukan Ibnu Kathir saja yang ulang. Ramai lagi para ulama tafsir mengatakan pintu itu menghadap ke arah utara. Namun begitu, disiplin kita, okey, kita sebagai pelajar yang nak memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, disiplin kita kena merujuk kepada orang yang pakar di dalam bidang tafsiran ayat. Okey, kita telah berujuk kepada tafsiran Ibnu Kathir. Okey, maknanya dari sudut disiplin, kita dah lepas dah tanggungjawab tu kerana kita merujuk kepada scholar, ilmuwan yang memang diiktiraf. Dalam dunia perbahasan ilmiah bab ayat Quran tafsir ni, memang nama Ibnu Kathir ni di antara tokoh yang dicadangkan untuk dirujuk. Okey, itu disiplin kita. Namun begitu, adakah benar tafsiran Ibnu Kathir ini? Kita serahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab pada ayat 17 Allah tidak menyebut arah pintu gua itu menghadap ke mana. Tidak ada. Tidak ada mana-mana ayat yang secara jelas. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada menyebutkan pintu gua tu menghadap ke arah utara. Okey, jelas. Jadi ucapan kita pada penghujungnya kita kata wallahu taala a'lam. Allah itu lebih mengetahui di manakah sebenarnya arah pintu tersebut. Wallahu taala a'lam. Allah tahu, Allah Taala saja yang lebih tahu dengan lebih tepat. Nanti waktu kita belajar ayat nombor 19. Tapi ayat 19 kita tak belajarlah pada hari ini. Kita akan belajar pada minggu depan. Yang mana pada ayat nombor 19 tu kita akan jumpa satu ucapan yang kita kena pegang sampai bila-bila, iaitu pemuda-pemuda ni ketika dia berkata, ketika mereka saling bertanya, kita dah tidur berapa lama ni dekat dalam gua ni? Kan? Pada ayat nombor 19, maka ada jawapan di hujung tu. Mereka mengatakan, Allah itu lebih mengetahuinya. Dekat situ kita kena belajar. Kita kena pegang. Jadi sebagai penuntut ilmu, kita nak menyampaikan maklumat, pertama, kita nukilkan dulu, maksudnya kita nukilkan orang yang memang bidang tafsir dia, macam Ibnu Kathir. Tetapi pada hakikatnya adakah Ibnu Kathir kita boleh macam kita pegang secara muktamad? Memang kita tak boleh, kita maksud walaupun kita ada rujukan, tapi kita nak kata adakah ia benar? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Allah tidak menerangkan arah pintu tu macam mana. Cuma Allah menceritakan tentang pergerakan matahari itu. Ayat itu, iaitu kita boleh pegang secara muktamad. Itu kaedah dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kita nak ulas bab ni. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada maklumat ini. Maklumat yang selepas Allah sebut tentang matahari tersebut, Allah mengatakan di hujung tu, pada ayat yang zalika min ayatillah. Okey. Zalika makna apa? Itulah. Okey, itulah. Zalika ni bukan ini, tapi itulah. Itulah tu, itulah nak merujuk kepada itu apa? Min ayatillah. Kalau kita baca dekat terjemahan, saya terlupa nak betulkan. Dekat sebenarnya bukan demikian. Maknanya itulah. Itulah sebahagian. Kenapa kita terjemahkan dia sebahagian? Sebab dekat ayat ni dia ada min. Min ni menunjukkan li tab'id, menunjukkan sebahagian. Maknanya bukan matahari yang dia terbit, dia terbenam tu kan menghadap, nak dikaitkan dengan pemuda-pemuda berada dalam gua tu, bukan itu sahaja yang menunjukkan akan ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Bukan tu saja, tetapi ia di antaranya. Okey, kena faham dekat situ. Persoalannya adalah, mengapa Allah menggunakan zalika? Kenapa Allah gunakan itulah sebahagian daripada ayat-ayat Allah? Kenapa Allah guna itu? Kenapa tak kata ini? Itu, kalau kita belajar dalam kaedah pemahaman Al-Quranul Karim, itu tu menunjukkan kata isyarat jauh. Ini siapa yang baru-baru ni mengikuti pengisian surah Al-Ma'un, kita dah terangkan maklumat ni juga. Okey. Dia dalam Quran, jangan abaikan kata nama tunjuk. Dia panggil asma'u al-isyarah. Kalau nak tadabbur ayat, ini kaedah ni kita panggil tadabbur secara terperinci. Ada pendekatan tadabbur, tidaklah ambil masa panjang nak ulas satu perkataan kepada satu perkataan. Boleh juga. Okey, tetapi
Sebab kita ada waktu yang panjang, kita pun tak ke mana-mana. Sebab tu kadang-kadang, sebenarnya bukan kadang-kadang, kita dah nampak rahmat Allah dengan adik MCO ni. Kan? Kita dapat belajar dengan mudah. Sebab kalau dulu kita belajar secara terbuka, kadang-kadang kesian dekat orang nak datang daripada jauh, datang kelas. Kan? Tiba-tiba datang kelas dapat belajar satu ayat je. Kan? Jadi sebab itu kadang-kadang dalam pengisian-pengisian yang sebelum ini, mungkin kita cerita ringkas je. Sebab kadang-kadang kelas tu sekali sebulan. Bila nak habis? Sebab tu kadang kita cerita ringkas je, tak nak panjang-panjang. Tapi apabila kita belajar secara online, kita tak ke mana-mana kan, kita tak bergerak, tak melibatkan banyak pergerakan, waktu kita panjang, kita boleh buat tiap-tiap minggu. Sebab itu pendekatan yang saya gunakan, dia lebih panjang, lebih terperinci. Dia macam tu pendekatan dia. Tapi saya harap tuan-tuan puan boleh ikutilah. Boleh sabar untuk memahami ayat. Sebab sayang sangat kalau kita tak boleh nak sabar sikit mengamati perkataan baik kalimah. Sebab kita nak bincang perkataan Allah Ta'ala ni. Bukan kita nak ulas kata-kata manusia, tapi kita nak ulas kata-kata Allah. Oh, sangat berkat. Okay, jadi apabila kita jumpa pada ayat itu menggunakan kata nama tunjuk. Tunjuk tu macam ini, itu. Contoh. Okey, kita jangan abaikan dari sudut kata nama tunjuk tu, Allah menggunakan kata nama tunjuk yang dekat ke ataupun Allah gunakan kata nama tunjuk yang jauh. Ada perbezaan. Kalau Allah guna kata nama tunjuk dekat macam ini, kan, dia berbeza dengan guna itu. Kalau ini, okey, Allah guna hadza ataupun hazihi lah. Kalau Allah guna dalika, itu maksud itu untuk jauh. Kenapa? Okey. Kalau kita perhatikan pada ayat nombor 17 tadi, Allah menggunakan zalika. Allah kata itulah. Maknanya kalau Allah gunakan kata nama tunjuk bagi sesuatu yang dikaitkan dengan kurniaan Allah, ia menunjukkan kepada keagungan Allah yang besar. Nak menunjukkan itulah, nak mengagungkan, nak membesar-besarkan yang ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Dia berbeza kalau guna zalika pada benda yang buruk. Ini kita telah ulas. Siapa yang mengikuti perbahasan dalam surah Al-Ma'un pada hari Khamis yang lalu, kita telah ulas. Kenapa Allah mengatakan dzalika fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kita telah ulas, boleh lihat rakaman tersebut. Okey, ini kita dah selesai. Okey, sekarang kita nak pergi kepada maklumat ini. Sebelum kita pergi kepada pengajaran, kita nak ambil maklumat ini. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah. Okey, sesiapa yang diberi hidayah, maknanya Allah sentiasa beri hidayah kepada dia. Hidayah dekat sini maknanya petunjuklah. Dalam bahasa kita, sesiapa yang telah ditunjukkan oleh Allah. Allah tunjuk dia. Allah beri dia petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menunjukkan mana yang syirik, mana yang tak syirik. Contoh, Allah nak menunjukkan mana pahala, mana yang dosa. Allah nak tunjukkan mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi, yang boleh menunjukkan kita, satu-satunya petunjuk kita adalah Allah. Jadi petunjuk dari Allah tu, istilah dia dalam Quran hidayah. Jadi sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah ataupun sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Okay, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, maknanya siapa yang telah dapat petunjuk tersebut? Tentulah pemuda-pemuda yang berada di dalam gua tersebut, Allah telah beri petunjuk kepada mereka.
Okey. Petunjuk tentang apa? Apa yang Allah tunjukkan? Okey, kalau kita dalam ayat ni tak adalah, kita tak jumpa petunjuk apa yang Allah Taala telah tunjukkan kepada mereka. Tapi kalau kita rujuk pada ayat-ayat sebelum ayat nombor 17 ni, kita dah boleh tahu sebenarnya apakah hidayah, apakah petunjuk yang telah Allah beri petunjuk kepada mereka. Sebenarnya kita dah pernah sebut. Okey. Petunjuk tu, kalau kita lihat pada ayat sebelum, mereka ni ada dapat dua petunjuk. Allah telah tunjukkan mereka tu apa. Okey, yang pertama, Allah telah beri mereka petunjuk untuk memilih keimanan. Iman. Dan nota tu tak ada. Kena tambah. Okey. Petunjuk pertama, Allah Ta'ala menunjukkan kepada pemuda-pemuda ni bahawasanya yang benar adalah kamu mengesakan Allah yang satu. Yang tidak benar adalah menyengutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah memberi petunjuk kepada mereka bahawasanya kaum mereka itu salah. Pilihan yang kamu buat ini adalah betul. Itulah petunjuk, itulah hidayah, salah satu yang Allah telah beri kepada pemuda-pemuda tersebut. Sebab tu tuan-tuan kena tengok balik pada ayat sebelum. Ayat sebelum ni masih ingat yang ketika mana mereka saling berbincang. Mereka kata 3 perkara tentang kaum dia tu. Kita kena rujuk ayat sebelum ni. Yang mereka kata kaum kita tu telah mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Lepas tu kedua mereka kata mereka ni tak ada alasan yang betul pun. Mereka tak ada bukti pun. Lepas tu mereka ni telah mengadakan pendustaan yang sangat besar terhadap Allah. Itu maklumat tu maksudnya macam mana pemuda-pemuda ni dia boleh tahu yang mereka anuti itu betul. Yang orang-orang kaum dia tu salah. Jawapan dia, mereka telah ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah, itulah perkataan Arabnya Quran hidayah. Jadi hidayah tu petunjuk. Tapi orang kita Melayu dia suka guna dua. Tak apalah. Kan? Saya ada masalah problem. Problem tak masalah. Okay, tak apa. Moga kita mendapat hidayah petunjuk. Sebenarnya sama saja. Okay, tak apa isu tu. Okay, dapat perkara pertama. Petunjuk apa? Yang kedua, petunjuk yang Allah telah tunjukkan kepada pemuda-pemuda itu adalah Allah telah tunjukkan mereka pergi berlindung ke dalam gua. Betul tak? Allah Ta'ala, dialah yang menggerakkan hati petunjuk. Kan? Menggerakkan hati. Sebab tu mereka itu memikirkan, kita nak ke mana ni? Sebab tu kita dah ulas pada minggu lepas tentang bab uzlah. Nak mengasingkan diri ke mana? Itu yang ayat fa'u ilal kahfi. Allah lah yang telah memberi petunjuk kepada mereka bahawasanya kalau mereka nak mengasingkan diri, pergilah ke gua. Okay. Maknanya mereka telah dapat dua petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat-ayat sebelum ni. Okey, petunjuk lain tu wallahu taala alam, banyak lagi lah. Tapi berdasarkan ayat-ayat sebelum ni mereka telah dapat petunjuk. Sebab itu pada ayat tu Allah Taala kata macam ni. Sesiapa yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Maksud dia Allah kata may yahdillahu fahuwal muhtadi. Muhtadi ni maknanya orang yang telah mendapat bimbingan lah. Orang yang telah dapat, maksudnya bayangkan, kalau Allah yang tunjuk, tentu kita tak salah. Betul tak? Kalau Allah dah tunjuk, maknanya apa yang Allah tunjuk tentu beri kesenangan, tentu beri kebahagiaan, berjayalah hidup dunia akhirat kalau Allah bagi petunjuk.
Jadi nak mengatakan bahawasanya mereka-mereka ini okey telah diberi hidayah oleh Allah. Hidayah tadi kita sebut tadi, maka apabila mereka telah mendapat petunjuk dari Allah Taala itu dan mereka memilih petunjuk itu, fahuwal muhtad. Maka mereka itulah yang Allah akan pimpin dia. Allah Taala akan bimbing dia mengikuti petunjuk itu. Akhirnya pilihan mereka itu adalah pilihan yang membawa kepada kebahagiaan, kejayaan mereka. Itulah ayat mayyahdillahu fahuwal muhtad. Okay. Dalam erti kata lain, ayat ini menunjukkan kepada kita sumber kepada hidayah adalah Allah. Sumber kepada memberi petunjuk itu adalah Allah. Okey. Jadi antara nikmat terbesar, bahkan yang paling besar pun, bagi pemuda-pemuda tadi adalah mendapat hidayah oleh Allah. Nanti kita akan pergi kepada pengajarannya. Kalau kita dah tahu sumber petunjuk itu adalah dari Allah, maka kita perlu buat apa? Apa tindakan kita? Nanti kita pergi kepada dekat pengajaran dia. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut lawan kepada yahdillah. Kalau ada orang dapat yahdi, dia dapat petunjuk, ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi dia petunjuk, dilawan dia. وَمَنْ يُضْلِلْ Yudlil lawan kepada yahdi. Okey, yahdi lawannya yudlil. Maknanya huda lawannya dhalal. Ni lawan dia. Okey. Kalau kita ambil pada bahagian ni, ini adalah yang pemuda-pemuda tu. Tapi kalau yang hujung tu, kalau kita khususkan pada konteks ayat ini, maka ayat yang وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, dia merujuk kepada kaum-kaum, orang-orang kampung bagi pemuda-pemuda tersebut. Mereka ni jadi apa? Mereka ni yudlil, telah disesatkan oleh Allah. Lawan disesatkan, diberi hidayah. Yahdi lawan kepada yudlil. Okay. Apabila orang yang mendapat yahdi, mendapat hidayah, mereka tu muhtad. Tetapi siapa yang Allah sesatkan, kita kena baca terjemahan dia untuk lebih faham. Okey, kita tengok ayat dia. Okey, Allah kata sesiapa yang diberi hidayah. Ni diberi hidayah kita sebut tadi. Okey. Lawan dia apa? Lawan dia yang disesatkan oleh Allah. Itu lawan dia. Okey, maknanya sumber hidayah adalah Allah. Okey, yang menyesatkan mereka juga adalah Allah. Okey, cuma jangan salah faham apabila kita kata Allah yang menyesatkan mereka. Okey, sebab semua perkara berlaku atas izin Allah. Maknanya, okey, mungkin kalau ada orang kata kan, mungkin kalau ada orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala pilih 7 orang pemuda-pemuda tu saja dapat hidayah? Kenapa yang lain-lain tu Allah sesatkan? Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelum ni, ni kita nak clearkan supaya orang tak salah faham. Okey, kalau kita baca ayat sebelum ni, masih ingat tak? Okey, ayat ni. Pernah tak penduduk-penduduk itu mereka dapat penerangan yang mereka ni sebenarnya salah? Ada tak mereka telah diberikan 7 ajar? Kan. Kita tengok dekat sini jap. Kita tengok pada ayat nombor, kita tengok pada ayat nombor ni. Ayat nombor, dekat sini ada jawapan dia. Ayat nombor 14 tak silap saya. Ni. Ni ayat 14 ni. Ayat 14 ni adalah bukti bahawasanya penduduk-penduduk, maksudnya orang kampung, orang tempat, pemuda-pemuda ni kan, sebenarnya
mereka telah dapat hidayah dari sudut. Sebenarnya mereka telah dapat hidayah pun. Hidayah, ingat, hidayah yang umum. Hidayah umum tu maksudnya sebenarnya penduduk-penduduk tadi tu, orang kampung pada pemuda-pemuda ni sebenarnya mereka dah tahu dah kan mana yang betul, mana yang salah. Sebab tu ayat nombor 14 ni bagi tahu. Nampak ayat 14 ni kalau kita baca balik semula, tengok. Pemuda-pemuda ni dia telah terangkan bahawa apa yang mereka buat tu salah. Maknanya penduduk-penduduk tu telah dapat tahu. Maknanya mereka ada orang bagi tunjuk ajar dah. Siapa tunjuk ajar kepada mereka? Pemuda-pemuda ni lah. Kalau kita baca ayat 17 ni, kita taklah ulang panjang balik sebab kita dah belajar dah. Tapi kita nak kaitkan dengan ayat tadi. Kenapa Allah Ta'ala sesatkan mereka tu? Kan tak adil lah. Kenapa pemuda-pemuda tu je yang dapat hidayah? Jawapan dia tak sebenarnya Allah adil. Sebab mereka telah diberi penerangan. Macam ayat nombor 14. Tengok ayat tu semula. Allah Ta'ala kata apa? إِذْ قَامُوا semasa mereka bangun lalu berkata. Maksudnya, mereka bangun lalu berkata tu, maksudnya pemuda-pemuda ni mereka telah bagi tahu. Mereka telah memberitahu kepada penduduk-penduduk kampung tu bahawasanya apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Rabb kami ialah Rabb yang mengaturkan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Dan sekali-kali kami takkan menyembah Tuhan lain daripadanya. Laqad qulna idzan syatata. Jika kami menyembah selain daripadanya, bermakna kami akan memperkatakan, mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Maknanya, terbukti tak yang penduduk-penduduk tu telah dapat penerangan. Telah pun diberi hidayah pun sebenarnya oleh Allah dari sudut mengetahui yang mana yang syirik, yang mana tak syirik. Siapa yang sampaikan? Pemuda-pemuda ni lah yang telah menyampaikan. Tetapi orang kampung tadi tu, penduduk-penduduk tersebut, termasuklah kalau kita kaitkan dengan raja yang ada kat situ, kan, yang nak seksa mereka, nak rejam mereka sebagainya itu, mereka memilih apa? Mereka memilih untuk apa? Untuk berpegang kepada kesyirikan tersebut. Mereka itu tidak memilih untuk mengikuti tunjuk ajar pemuda-pemuda tersebut. Okey, jelas tak? Faham Okey. Oleh kerana mereka telah menolak bimbingan tunjuk ajar daripada pemuda-pemuda tersebut, maka Allah Ta'ala telah sesatkan mereka. Sesatkan tu maknanya mereka memang berada kat macam itulah. Maksudnya seolah-olah Allah Ta'ala telah tutup ruang bagi, maksudnya Allah telah matikan hati mereka. Mereka ni memang akan berada pada kesyirikan saja. Tapi bukan Allah buat mula-mula macam tu. Tak ada orang pun dekat dunia ni lahir-lahir terus dia tak ada ruang dapat hidayah. Tak ada. Sebab tu Allah hantar Rasul. Tapi kalau mereka dah tolak Rasul, kan, sampai nak ugut bunuh lagi. Sebab tu pemuda-pemuda dia bawa larikan diri mereka, kan. Maknanya Allah Ta'ala pun buat satu, Allah Ta'ala tetapkan mereka ni sampai bila-bilalah tak dapat hidayah. Maknanya pemuda, orang kampung tersebut, mereka ni memang berada dalam keadaan kesesatan. Tak ada siapa pun boleh tolong. Itu yang Allah Ta'ala terang. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Lepas tu Allah Ta'ala kata, sesiapa yang disesatkannya oleh Allah. Tetapi, siapa yang pilih sesat tu? Mereka lah pilih kesesatan tu. Kan? Maka Allah sesatkan dia. Maka kalau sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau sekali-kali tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan
jalan yang benar kepada mereka. Nampak tak? Dekat ayat ni. Maknanya, maksudnya, kalau Allah dah sesatkan, kan, sebab mereka yang memilih untuk sesat, Allah kabulkanlah apa yang mereka pilih tersebut. Maka sesatlah mereka selama-lamanya. Tak ada siapa pun yang boleh beri petunjuk lagi kepada mereka. Itulah yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Sebenarnya ayat yang macam ni banyak dalam surah-surah lain dalam Quran. Kalau tuan-tuan nak faham kalau tuan-tuan nak tengok ayat lain, kita kalau surah Yasin, surah Yasin kan, surah tu. Kalau surah Yasin yang ayat yang Tuhan kata Tuhan telah letakkan Allah Ta'ala letakkan tangan mereka terikat, lepas tu kepala mereka mendongak tu. Ayat tu. Ayat yang وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ayat dia, saya lupa ayat Yasin. Ayat tu, dia sebenarnya sama macam ayat ini juga sebenarnya. Okey, kita kalau kita buka surah Yasin kan, surah nombor 36, ni ayat yang pada ayat nombor 8, ayat nombor 9, ayat nombor 10 tu. Ayat yang inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, yang mereka ada pendinding kat depan, dekat belakang, nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh, mata kepala dongak ke atas, nak tengok bawah tak boleh. Itu menunjukkan Allah telah tutup pintu hidayah kepada mereka sampai bila-bila lah mereka takkan dapat lagi hidayah tersebut. Tak ada siapa pun yang boleh memberi penolong untuk berikan dia hidayah. Kalau dalam surah Al-Baqarah, dekat ayat ni, dalam surah Al-Baqarah tu dekat ayat yang ayat nombor 6, ayat nombor 7 tu. Ya Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya Allah telah paterikan hati mereka, dan juga pada khatamallahu ala qulubihim wa ala, pada telinga mereka dan hati mereka. Maksudnya kan, kalau Allah telah paterikan hati, kalau hati tu dah mati, kan, sebab hati ni adalah sumber kepada hidayah. Sumber kepada hidayah, maka kalau Allah Ta'ala tutup pintu tu, tak ada siapa lagi yang dapat memberikan pertolongan. Itulah yang ayat yang Allah nak terangkan kepada kita supaya kita semua ambil teladan. Okay, kalau macam kita sekarang kan, ada tak orang yang terangkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk? Sekarang ni, ada tak orang bagi tahu kepada kita? Ada tak orang ajak kita buat baik? Ada tak orang yang cegah kita daripada buat benda yang buruk? Ada. Kan? Kadang-kadang ahli keluarga kita, kadang-kadang adik-beradik kita, ada juga kawan-kawan, kadang-kadang ustaz-ustazah kita, guru-guru kita, kan, rakan-rakan kita. Tapi ingat, kalau kita duduk tolak, sedangkan benda tu betul, kita bimbang. Allah Ta'ala boleh kunci hati dia, maka apabila dah kunci, tak ada siapa boleh ubah. Ini sebenarnya yang Allah nak terangkan kepada kita. Jangan kita nampak pada 7 pemuda tu dari sudut dia tidur lama saja. Tetapi kita kena amati satu ayat by satu ayat. Sebab Suratul Kahfi ni, kenapa dia boleh elak kita daripada Dajjal? Lepas tu kita terang panjang lebar pasal Dajjal. Dia bukan sekadar baca je. Dia bukan baca saja. Lepas tu dia kena dibawa bersamanya dengan kefahaman. Kerana nak meyakini isi kandungan tu. Okay? Sebab kita dah sebut tentang Dajjal tu, macam mana dia punya dahsyatnya fitnah dia. Maka saya tak perlu nak ulang balik lah. Kan? Sebab itu, kalau Allah dah bagi hidayah pada dia, datanglah manusia seperti Dajjal sekali mana pun, tak ada orang boleh ubah dia. Nampak tak? Itu pentingnya kepada hidayah. Okey, dah habis ayat ni kita faham. Sekarang kita pergi kepada pengajaran dia. Okey, pengajaran dia apa? Teladan dia apa? Okey, pengajaran yang kita nak ambil dari sudut tindakannya. Okey, tindakan pertama. T1 tu tindakan 1,
kita kena jaga iman kita supaya kita sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Maknanya apa? Maknanya kita nak kaitkan dengan kalau kita nak Allah tolong kita, Allah lindung kita, Allah bantu kita kan dalam pelbagai situasi, petua dia adalah jaga iman kita, jaga akidah kita, jaga ketauhidan kita. Maka kita boleh dapat perlindungan, penjagaan seperti mana pemuda-pemuda tersebut yang Allah lindung mereka daripada matahari tersebut. Itulah pengajaran dia. Nombor satu. Nombor dua, tindakan yang kedua. Selalu berfikir dan merenung ayat-ayat Allah untuk kita mendapat dan mengukuhkan lagi hidayah. Okey, yang kedua ni kita nak kaitkan dengan bab ni. Okey, kita patah balik pada ayat tadi, macam mana boleh dapat pengajaran seperti itu begini. Okey. Kalau kita baca ayat ni, kenapa apa kaitan diberi hidayah dengan sebahagian ayat-ayat Allah? Kan Allah kata, itulah sebahagian ayat-ayat Allah. Lepas tu terus Allah sebut tentang hidayah. Maknanya, sumber kepada hidayah ni juga ada kaitan dengan ayat-ayat Allah. Okay. Ayat-ayat Allah dalam kisah ni apa? Ni. Matahari. Matahari. Matahari dalam cerita ni, ia adalah sebahagian daripada ayat-ayat Allah. Jadi apabila Allah cerita ayat ni macam ni, sebenarnya Allah nak suruh kita buat apa? Kita tahu itulah sebahagian ayat-ayat Allah berkaitan dengan matahari. Kerana matahari ni dia merupakan salah satu bukti tanda yang menunjukkan kehebatan Allah wa azza wa jalla yang jaga matahari itu. Okey. Tetapi lepas kita faham, kita kena buat apa? Apa tindakan kita? Apa yang kita kena buat? Maka setelah kita meneliti ayat ni, okey, matahari merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang membuktikan Allah tu berkuasa. Kan? Kemudian selepas lepas ayat-ayat Allah, Allah sebut tentang hidayah. Maknanya ada perkaitan antara hidayah dan juga sebahagian ayat-ayat Allah. Jadi, tindakan yang kita kena buat adalah yang kedua tadi. Maknanya tindakan dia adalah begini. Kita kena selalu berfikir, tafakur, kita renung ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pada bab tadi tu kita renung matahari. Maksudnya kita ambil masa lah memikirkan tentang kehebatan matahari, kan macam mana matahari ini kan dia berfungsi dan sebagainya, supaya apa? Supaya apabila kita rasa wow, kita rasa OMG ya, tapi sunnahnya kita kata subhanallah, kita kata maha suci Allah, hebatnya cahaya matahari ni kan. Lepas tu kita kena belajar juga tentang benda-benda kauniat ni. Kan? Jadi daripada matahari yang kita renung, yang kita rasa dalam banyak-banyak planet, kan? Dalam banyak-banyak planet ni, kan benda yang besar. Kalau kita belajar senarai planet-planet kan dimasuk ke sekali matahari. Kan besar planet matahari ni. Kan berbanding dengan bumi, berbanding dengan bulan kan. Pada kita sendiri pun belajar matahari tu. Jadi sebenarnya ketika Allah cerita ayat tu, sebenarnya Allah Ta'ala bukan sekadar baca kafir tutup. Dah. Kau dah dapat fakta dah. Tak. Sebenarnya Tuhan kata, itulah sebagian ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala nak sebut pada kita. Sebab pemuda gua tadi, mereka tak tahu pasal matahari tu. Betul tak? Allah Ta'ala begitu kepada orang yang hidup. Jadi kita kena ambil waktu memikir matahari tu. Jadi apabila kita boleh belajar tentang matahari, kan, belajar tentang matahari dari sudut Quran macam mana. Kan, cahaya bulan ni kita belajar kan, dia menumpang cahaya matahari. Dia ada banyak istilah dalam Quran.
Bermakna apabila kita nak tambahkan lagi macam kita nak tambahkan lagi hidayah. Hidayah itu maksudnya kita nak tambahkan lagi petunjuk bahawa Allah Ta'ala ni memang Tuhan yang satu. Dialah Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan lain. Dialah yang paling berkuasa. Dialah satu kuasa pada dia. Salah satu caranya pergi renung matahari tu. Renung tu buat dia tengok. Maksudnya kalau kita tahu adanya kan gerhana sebagainya, ambil peluang. Baca buku sains sikit, baca tengok pasal alam semesta, tengok matahari. Belajar pasal matahari. Sebab matahari tadi, Allah kata sebahagian daripada ayat-ayat Allah. Lepas tu Allah sebut hidayah. Maknanya nak kuatkan hidayah kita. Hidayah itu maksudnya kalau kita nak, sebab kita dah tahu kenapa kita beriman pada Allah. Kerana Allah tu Tuhan yang satu. Okay, tapi nak kekalkan Tuhan tu dia yang satu. Selama-lamanya nak bagi kukuh, mantap kan. Tengok matahari. Berfikir tentang matahari. Lepas tu, sebab tu kalau orang nak dapat hidayah pun kan sebenarnya kalau orang tu dia belum beriman lah kan, contohnya selama ni dia duk berpegang bahawasanya Tuhan tu ada 2, 3, 4 lah contoh. Tapi kalau dia faham matahari tu kan, dia akan cari kuasa siapa yang jaga matahari tu kan. Nanti apabila dia dapat jawapan kan, bukan patung-patung diorang, sebab patung-patung tak boleh buat apa-apa. Kan tentu ada kuasa lain. Jadi dia cari kuasa-kuasa tu, nanti akan pergi kepada Allah. Akhirnya mereka dapat hidayah. Lepas tu kita kata, sumber nak dapat dan menambahkan hidayah. Itu tindakan yang kedua. Untuk kukuhkan yang kedua ni, mari kita lihat. Apakah kedudukan matahari ini di sisi Allah? Matahari ni tuan-tuan dan puan ya, dia bukan sekadar membekalkan cahaya pada kita. Tetapi matahari ini, dia juga memegang tugas sebagai tentera Allah. Bukan saya kata, Allah yang kata. Kita tengok dalam suratul Fatih, ayat nombor 4, muka surat nombor 511 dalam Quran. Tengok Allah kata, matahari ni, dia ni dengan Allah sebagai apa? Okay, Allah kata pada ayat nombor 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi junudus samawati wal ardi. Allah memiliki tentera-tentera. Tentera-tentera junud. Junud ni adalah plural. Bilangan banyak bagi jundun. Kalau satu tentera, dia panggil jundun. Dia tak ada huruf waw. Dia tak ada huruf waw. Tapi kalau Allah nak membanyakkan, nak jadikan ia plural, banyak tentera, maka diletakkan huruf waw. Dia jadi junudun. Maknanya tentera-tentera. Allah kata dia memiliki tentera-tentera langit yang 7. Dia juga memiliki tentera di bumi, 7 petala bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi apakah yang salah satu tentera di langit-langit ni? Jawapannya matahari kat mana? Matahari kat langit. Maka salah satunya adalah matahari. Di langit ada siapa lagi? Apa lagi di langit tu? Malaikat. InsyaAllah. Bermula minggu depan, hari Ahad petang, kita akan mulakan modul baru. Kita akan belajar tentang tentera Allah, iaitu makhluk yang bersayap, iaitu malaikat. InsyaAllah minggu depan, kita mula dengan siri pertama untuk kita mengenali salah satu tentera Allah di langit, iaitu para malaikat. Bermula pada minggu hadapan. InsyaAllah awal bulan 9. Kita ada satu modul yang baru. Saya akan membentangkan tajuk tu. Nanti kita sediakan nota untuk tentera perempuan. Okey. Lepas tu kita tengok maklumat lain. Okey. Allah bagi tahu dia ada tentera di langit dan 7 petala bumi. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak beritahu berapa. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Muddathir ayat 31, muka surat 576, Allah kata wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tiada yang dapat tahu bilangan tentera-tentera Rabbmu, Tuhanmu, melainkan Allah saja yang tahu. Sebab tu apabila orang faham tentang kedudukan matahari di sisi Allah,
kita akan rasa, kita akan menambahkan lagi hebat Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Tu yang akan membawa kepada mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Batu mulut kita ni akan sentiasa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab daripada matahari yang kita merenung, kita berfikir, kita tahu akan menyebabkan iman kita bertambah, maka hidayah semakin bertambah, semakin kuat. Itulah yang Allah nak cerita pada bab matahari yang Allah Ta'ala jaga dia. Dia adalah tentera Allah. Tentera Allah, dia akan dengar cakap Allah. Nak tahu dia dengar cakap Allah? Jom kita baca ayat satu lagi. Ayat suratul Hajj. Ayat 18, muka surat 378 di dalam Al-Quran. Ada sujud sejadah lagi kat sini kan? Ada sujud tilawah dekat sini. Tilawah kat sini. Okay, dekat sini kita tengok. Matahari ni dia dengar tak cakap Allah? Bumi ni dengar tak cakap Allah? Allah kata, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Allah kata, tidakkah engkau tahu bahawa segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tunduk sujud kepada Allah. Allah bagi tahu pada kita. Tahu tak? Semua yang ada dekat langit dan bumi ni tunduk, mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud tu maksudnya patuh, pasrah, ikut apa yang Allah aturkan. Okey, lepas tu Allah menyebut contoh dia. Wasyamsu. Di antaranya Allah menyebut yang spesifik lagi. Wasyamsu. Allah kata apa? Matahari. Kenapa Allah sebut dulu matahari? Kalau kita belajar planet kan, kita belajar makhluk Allah antara yang utama, bahkan rahmat bagi manusia adanya matahari kan. Lepas tu baru Allah sebut bulan, wal qamara, wan nujuma, bintang-bintang, wal jibalu, gunung ganang, gunung ganang, wasyajaru, pokok-pokok kayu, wadawab, binatang-binatang, wa kathiru minan nas, dan sebahagian besar dari manusia. Kenapa Allah tak kata semua manusia? Kenapa Allah kata kathir? Maknanya ada manusia juga yang tak mau sujud, yang tak mau tunduk, tak mau patuh dan pasrah pada Allah. Tetapi matahari mereka tunduk dan sujud pada Allah. Kan? Bentuknya macam mana sujud dan patuh tadi, itulah cara dia terbit, cara dia terbenam, dia pusing ikut orbit dia. Itu tanda dia sujud pada Allah. Tanda dia tunduk dan patuh pada perintah Allah. Bulan, bintang-bintang, semua tu. Okey, sebab itu pada minggu lepas kita telah kongsikan hadis ni. Hadis yang matahari apabila dia terbenam, dia pergi di bawah aras, dia sujud. Ini hadis ni Nabi sebut. Dalam hadis yang sahih ni Nabi sebut ni. Lalu ketika matahari itu ketika dia terbenam, dia pergi di bawah aras, dia sujud pada Allah. Sebenarnya dia minta apa? Dia minta izin macam mana dia nak berjalan esoknya pula, perjalanan berikutnya. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata, lalu dia meminta izin untuk kembali. Maka dia diizinkan. Maksudnya Allah Ta'ala kata, okey, pergi terbit balik semula. Daripada mana? Daripada timur. Nanti terbenam balik ke barat. Masuk ke barat terbenam, jumpa lagi Allah Ta'ala. Pergi gitu. Setiap. Sampai satu ketika, apabila dia nak minta izin terbit kepada timur, di timur, masa itulah Allah kata tak, dia akan terbit pula daripada barat. Itu kita dah panggil tanda-tanda kiamat. Hebat tak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Besar tak kerajaan Allah? Agung tak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi daripada ayat 17 tu, kita rasa Tuhan tu, iman kita semakin bertambah. Kan? Tengok lepas ni matahari, teringat ayat 17. Tengok matahari setiap hari, teringat ayat 17 suratul Kahfi. Matahari inilah yang dulu Allah sebut sekian. Matahari yang sama.
Bukan matahari berbeza. Tuhan yang sama yang matahari sekarang terbit dengan Tuhan yang sama yang menerbitkan matahari ketika mana kisah Ashabul Kahfi. Mungkin orang terlupa cerita Ashabul Kahfi sebab tak baca tiap-tiap sebab dia ingat hari Jumaat saja contoh. Tapi sebenarnya walaupun kita tak baca Suratul Kahfi pada hari Jumaat pagi, siang ataupun malam kan, hari ni pun kita teringat Ashabul Kahfi. Ingat ayat 17. Sebab apa? Sebab kita selalu tengok matahari. So kalau sidai baju kat luar tu kan, tengok matahari teringat ayat 17. Hebat Allah Ta'ala. Lepas tu ingat hadis ni. Masya Allah. So hidayah kita makin bertambah. Okey, habis maklumat ni. Okey, sekarang kita pergi kepada tindakan ketiga. Tindakan ketiga yang kita perlu ambil adalah sentiasa dan bersungguh-sungguh memohon hidayah dari Allah. Memohon hidayah dari Allah tu maknanya mintalah pada Allah supaya Allah Ta'ala hidayahkan kita kan. Sebab itu pentingnya hidayah ni, ia merupakan doa yang kita wajib baca setiap hari. Kenapa wajib baca? Sebab kalau kita solat fardu, solat sunat pun, kita memang perlu baca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada satu doa yang paling besar sekali, iaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa kita kata bersungguh-sungguh? Sebab kadang-kadang mulut kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tapi otak kita melayang-layang masa sembahyang tu. Sebab itu kita tak berubah-berubah. Sebab tu kita macam tulah juga, tapi sembahyang dah banyak. Kenapa aku selalu minta jalan lurus, tapi kenapa kan masih berada pada jalan yang lama, bukan jalan lurus? Antara sebab musababnya, mungkin waktu kau minta doa hidayah jalan lurus tu, minta main-main. Orang minta sungguh-sungguh ni, mulut sebut, hati fokus, tahu maklumat tu. Sebab apa? Sebab hidayah ni, dia akan bawa kepada kejayaan. Fahuwal muhtad. Hidayah jalan yang lurus. Itulah tindakan yang ketiga. Jadi, kalau imam baca ketika solat berjemaah, dengar baik-baik, kan, fokus, faham, ihdinas siratal mustaqim tu, amin. Bukan duk baca ihdinas siratal mustaqim mulut sebut, tapi hati kita entah ke mana entah kita. Jadi apa yang kita minta lain, apa yang kita minta, tapi kita tak menghadirkan hati. So, dia ada kaitan dengan pengambulan doa. Okey, habis untuk tindakan ketiga. Dalam masa yang sama ya, doalah. Bukan baca Fatihah saja. Ada pada waktu-waktu lain pun kita doa minta Allah beri hidayah kepada kita. Seperti mana kita juga minta pada Allah supaya jangan palingkan hati kita daripada hidayah. Itu kita telah sebut pada tindakan yang sebelum ini. Okey, kita terus kepada ayat yang berikutnya. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 18. Ayat nombor 18 adalah lanjutan kepada ayat 17 tadi, yang mana ayat 18 ni bukti rahmat Allah yang mereka pernah minta pada ayat nombor 16, dan pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala memaparkan bukti bahawasanya rahmat Allah Ta'ala itu boleh dilihat dari sudut cara mereka tidur. Ni cara mereka tidur pula. Kalau tadi pada matahari kan, yang ni pada ketika mereka tidur. Lepas tu Allah cerita dalam masa yang sama kedudukan mereka tidur tu, maksudnya mereka tidur dalam keadaan yang bagaimana. Dikaitkan dengan nanti dengan anjing. Kita bincangkan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Dan engkau menyangka mereka tu hum wa tahsabuhum, dan engkau ni yang ta, wa tahsabuhum, dan engkau sangka, engkau menyangka mereka itu ayqadhan.
Aiqadha ni maksudnya sedar, terjaga. Maksudnya engkau sangka mereka ni sedar. Maksudnya engkau sangka mereka ni tak tidur lah. Engkau sangka mereka ni macam terjaga. Wahum rukud. Sedangkan mereka ni rukud. Rukud ni maksudnya tidur yang nyenyak. Tidur lena lah. Rukud. Maknanya Allah bagi tahu sebenarnya mereka tu tidur nyenyak. Tapi engkau perasan macam mereka tak tidur. Macam mereka sedar. Okey. Macam mana bentuk dia? Nanti kita akan ulas lah. Kita ambil dulu terjemahan ayat ni. Untuk kita fahamkan dulu secara ringkas. Okey. Lepas tu, maknanya ini perkara pertama lah. Allah tak nak cerita tentang mereka tidur. Maknanya isu besarnya ayat 18 ni pasal tidur tu. Okey. Lepas tu Allah kata wa nuqallibuhum. Kenapa saya letakkan kata kerja sekarang? Okey. Wa nuqallibuhum ni dia adalah kata kerja sekarang, maknanya menunjukkan bahawa wa nuqallibuhum ni dia berlaku selalu, setiap hari. Kami balik-balikkan mereka. Balik-balik ni saya minta tuan-tuan mungkin boleh tambah dekat sini. Tuan-tuan boleh tambah dekat sini perkataan sebelum balik-balik ni kita tambah perkataan sentiasa. Sentiasa ataupun selalu. Sentiasalah sampai mereka terjaga. Ni selalu, letak perkataan selalu ataupun sentiasa. Sebab apa? Sebab dekat sini dia adalah fa'lul mudhari'. Sebab tu jangan abaikan mana-mana kata kerja dalam ayat kalau nak tadabbur. Okey, maksudnya mereka ni waktu mereka tidur tu bukan dalam satu posisi sahaja. Tetapi Allah tukar-tukar posisi mereka, badan mereka tu. Okey. Allah balik-balikkan mereka. Dhatal yamin wa dhatal shimal. Maknanya Allah Ta'ala selalu buat. Maknanya mereka menggerakkan badan tu bukanlah mereka tidur tu belah kanan je. Bukanlah mereka tidur tu belah kiri saja, tak. Tapi Allah tukar-tukar, Allah balik-balikkan mereka. Tidur ke sebelah kanan dan tidur ke sebelah kiri. Maknanya Allah tukar-tukar. Kan? Mula-mula tidur, lambung mereka di bawah sebelah kanan, lepas tu tukar pula belah kiri. Macam kita tidur lah kan? Kita tak tahu pun sebenarnya. Kejap, sebab tu kalau kita tidur kan, kejap kalau ada orang tidur ganas tu kan, kadang kaki kat muka kita. Ada anak-anak tidur dengan anak kan. Kadang kita pun tak perasan kan. Mula kita tidur macam ni. Kita tengok, kenapa dah sampai ke hujung? Kan? Allah balikkan. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kan. Ke kanan, ke kiri. Selalu. Waktu kena tambah perkataan selalu. Sentiasa. Lepas tu yang menarik ini juga kat sini, jangan lupa ni. Huruf nu. Nu. Nu ni dia merujuk kepada kami. Kami tu siapa? Kami tu adalah Allah. Kenapa guna kami nak mengagungkan Allah? Maksudnya, mereka tidur ni, kita tahu kan tidur tu mati. Kita dah ulas dah pada ayat sebelum ni kan. Kenapa Allah kata nak bangkitkan mereka? Kerana tidur ni adalah perbuatan mati. Kan? Maka yang jaga orang tidur, seperti mana pemuda-pemuda ni, yang gerakkan badan mereka ke sebelah kanan dan kiri, kita jangan lupa ni. Ni kami ni. Kami ni siapa? Nu. Wa nu ni merujuk kepada Allah. Kami, maknanya Allah. Sebab tu kita tidur ni kita tak sedar apa-apa. Tetapi yang jalankan tidur tu kan Allah. Macam kita tidur kan. Okay, nanti kita nak ulas pada pengajaran nanti. Kenapa Allah kata rukut kan? Tidur lena. Ada apa pada tidur lena ni? Nanti kita akan ulas pada pengajaran dia. Okey, kita dapatkan maklumat ni dulu. Okey, maknanya ketika mereka tidur lena tu, okey, nampak macam mereka tersedar, macam mereka tak tidur. Tapi kata Allah tak, mereka tu tidur, lena mereka tidur. Lepas tu, semasa mereka tidur lena tu, Allah balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi
Selalu Allah buat. Sebab tu dia ada kata kerja sekarang, present tense. Okey. Lepas tu apa lagi berlaku? Kan? Okey. Sebab apa? Sebab kalau mereka tidur, macam kita tidur, kita tahu tak ada siapa kat depan kita? Kan? Contohnya kalau kita tidur kan, sebab tu kita kena kunci rumah, kena kunci pintu kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu waktu tidur, kita tak sedar apa berlaku. Betul tak? Kan? Jadi untuk menyelamatkan diri kita tu, sebab tu yang kita kunci rumah, kunci grill kan, sebagainya kan. Sebab kita tidur, kita tak tahu jadi apa-apa. Tak tahu apa yang berlaku. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang anjing. Allah kata, semasa mereka tidur ni juga, kan, apa yang ada lagi. Allah kata, wa kalbuhum. Saya padam dulu yang tulisan ni. Okey, Allah kata anjing mereka. Kenapa ada mereka kat sini? Anjing mereka. Kenapa Allah tak kata sedangkan anjing sentiasa? Kenapa Allah letakkan hum? Kenapa Allah kaitkan anjing tu dengan mereka? Boleh tak Allah buat ayat wa kalbu dan sedangkan anjing sentiasa? Boleh. Tapi kenapa Allah letakkan mereka? Kenapa Allah nak kaitkan anjing dengan mereka? Ni kita akan bahas dekat pengajaran dia. Ini penting juga ni. Okay. So anjing tu dia buat apa? Basitun zira'aihi bil basitun zira'aihi. Anjing tu dia sentiasa. Kenapa kita kata dia sentiasa? Maksudnya macam tu lah. Maksudnya kalau pemuda tu ditidurkan 300 tahun, 300 tahun lah anjing tu dia macam tu. Tuan bayangkan. Anjing tu dia sama macam pemuda-pemuda tu. Kalau pemuda-pemuda tu 300 tahun mereka tidur lena, badan mereka digerak-gerakkan oleh Allah, balik-balikkan kanan kiri, anjing tu pun selama 300 tahun itulah dia basitun zira'aihi. Dia mengulurkan dua kaki depannya. Kaki depannya tuan pernah tengok tak kalau anjing tu dia duduk macam mana? Maksudnya ketika dia tidur macam mana? Kan? Macam kita sujud, dia sama macam kita sujud, cuma beza kita sujud, ada gambar tu, semua gambar tu saja hilang. Saya tengok tadi tak ada. Kalau kita sujud kan, sebenarnya kita sujud, beza kita sujud tu kan, tangan kita kembangkan. Maksudnya kalau kita sujud, tangan kita tu kita kembangkan. Tapi kalau lengan tangan kita tu kita letakkan dia di bumi, dia macam ni gambar dia. Sekejap. Saya kena tunjuk gambar dia. Supaya kita faham lagi macam ni. Dalam nota ni, sekejap. Saya dah tak nota lama. Saya dah terbuang nota lama saya. Sekejap. Okay, tak apa. Maksudnya, dia menggulurkan dua kakinya. Maksudnya tangan kan. Tangan kaki itu dia macam, tengok anjing tu tidur lah. Kan? Tapi sentiasa, dia macam tu je anjing tu. Maksudnya anjing tu dia 300 tahun dia ikut sama macam 7 pemuda tu. Okey. Lepas tu pula anjing tu berada di mana? Tuan kata bil wasid. Okey, pendapat kebanyakan para ulama kata bil wasid dia berada dekat dengan pintu gua. Bil wasid ni ulama ulas jugalah. Wasid ni apa? Wasid. Tapi yang pasti wasid ni kan, dia bukan macam ni. Wasid dia bukan macam ayat ni. Kalau pemuda-pemuda tadi, dia berada dekat mana? Kalau kita baca ayat 17. Mereka berada dekat ni. Fajwah. Fajwatin. Mereka pada tempat yang lapang. Maknanya mereka berada jauh daripada pintu gua itulah. Okey, tapi kalau anjing tadi, maka para ulama tafsir mengatakan bil wasit tadi, bil wasit di sini merujuk kepada anjing tu dia berada dekat dengan pintu. Kenapa? Kenapa dia tak duduk dekat betul-betul sebelah pemuda-pemuda tadi dekat fajwah? Maknanya anjing ni memang ada dalam gua tu. Kan?
Tapi perbezaan dia, anjing tu dia duduk dekat dengan pintu gua. Persamaan anjing itu, seekor anjing tu, seekor anjing tu dengan pemuda-pemuda ni, iaitu mereka ini berada dalam kondisi yang macam sama. Macam kalau anjing tu, dia sentiasa berada keadaan seperti menghulurkan dua tangannya, dua kaki depannya. Begitu juga dengan pemuda-pemuda tadi sentiasa berada dalam keadaan badannya berbolak balik ke kanan dan ke kiri. Okay, itu maklumat dia. Okey, jadi sebab apa kita kena ulas perkara seperti ini? Sebab kita nak mencari hikmah. Kenapa anjing tu dia tak duduk betul-betul sebelah tujuh pemuda tu dekat fajuah lapangan kan? Tapi kenapa duduk dekat pintu? Mesti ada sebab dia. Okey. Kemudian Allah mengatakan lawit tala'ta alaihim, jika engkau melihat mereka. Lawit tala'ta, sampaikan para ulama ulah ni, tala'ta ni macam kena panjat gua tu, kena tengok kan. Jika engkau melihat mereka. Okey, lawallaita minhum firara, sudah tentulah lawaita tu benar-benarlah, sudah tentulah, wallaita minhu firara, engkau akan berpaling daripada mereka, firara, melarikan diri daripada mereka. Kenapa mereka, maksudnya Allah beritahu kalau ada orang jumpalah diorang ni kan, pemuda-pemuda tadi tu, tentu mereka akan larikan diri. Kenapa sampai melarikan diri? Tentu ada sebab. Kenapa ya? Okey, kita baca lagi. Lepas tu Allah kata wala mulita minhum ru'ba, dan tentulah engkau akan merasa sangat gerun kepada mereka. Maknanya mereka tidur ni kan tentu rasa macam ada satu benda yang menggerunkan. Kan? Macam mana agak-agak ni? Sampai Allah kata kalau kamu tengoklah mereka tu tidur kan, lepas tu ada pula anjing dekat situ kan, tentulah kamu semua akan berpaling melarikan diri dari mereka dan engkau akan merasa sangat gerun kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam, maksud cara dia yang sebenarnya gerun tu macam mana, kenapa Allah tak cerita pada kita kan, betul tak? Allah tak cerita kita secara jelas. Namun di antara clue kita boleh dapat dekat ayat 18 ni mungkin pada sini. Engkau sangka mereka sedar tapi sebenarnya mereka tidur. Kalau orang tidur, buat apa orang yang jaga tu nak takut? Sebab dia tengok memang orang tu tidur mati, tidur lena kan. Tapi dekat sini tu kata kalau engkau melihat mereka, tentu engkau berpaling melarikan diri, kau rasa sangat takut. Maknanya ada sesuatu yang Allah buat kepada mereka. Kenapa ya? Betul tak? Sebab Allah tak akan cerita benda yang tak benar. Tapi sebenarnya jawapan yang secara jelas Allah Ta'ala tidak terangkan. Tapi kalau kita nak tengok qarinah dia, kita nak tengok macam clue dia, kenapa ya? Mungkin kita dapat dekat sini lah kot. Kan? Sebab dekat sini Tuhan kata kalau kau tengok mereka ni, kau sangka mereka ni macam tak tidur. Kan? Lepas tu isu anjing kat sini. Mungkin ini antara dua clue. Okey, mari kita tengok ulasan para ulama sebut apa tentang ayat nombor 18 ni. Okey. Kita tengok ayat dia. Okey, saya nukilkan pendapat Al-Imam Ibn Kathir. Sebenarnya contoh senang nak dapat rujukan ni. Sebab tu saya bawa contoh rujukan yang senang tentang nak rujuk. So Ibn Kathir dia sebut macam ni. Ibn Kathir pun bukanlah pendapat dia, tapi dia bawa pendapat ulama lain juga. Dia kata dzakara ba'du ahli al-ilmi. Dia kata sebahagian ulama menyebutkan annahum lamma daraballahu ala adhanihim bin-nawmi lam tantabiq a'yunuhum. Ibn Kathir pun mengkotkan dia kata sebahagian ulama menyebutkan bahawa ketika Allah menutup telinga mereka, maka mata mereka tidak terpejam. Maknanya kalau ikut Ibn Kathir,
Menutup telinga ni memang kita tahu dah ayat sebut, betul tak? Kan memang ada fadarabna ala adhan, ini pasti dah. Kan maksudnya Allah Taala nak bagi mereka ni lena tidur, Allah tutupkan telinga mereka. Kan lepas tu kata Ibnu Katsir, tapi dia bawa pendapat sebagai ulama lah, mengata bahawa mata mereka tidak terpejam. Itu yang Allah kata mereka ni kau sangka macam mereka tidur tapi sebenarnya mereka tersedar. Bentuknya bagaimana wallahu taala alam lah. Secara terang-terang kita tak tahu macam mana dikatakan mereka ni sedar. Sedar, tak tahu. Tapi kalau mengikut, ingat disiplin kita, kita tak boleh andai-andaikan. Kita orang biasa tak boleh nak mengandai-andaikan. Nak mencari meneka-neka tak boleh. Okey, tetapi sebab kita ni Allah Ta'ala yang kata pada kita supaya rujuk kepada orang yang berilmu, maka kita rujuk Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pun dia nukilkan sebagian ulama kata. Okey, ini pendapat para ulama kata bahawasanya mata mereka tak terpejam. Kenapa Allah Ta'ala tidak pejamkan mata mereka? Okey, dalam ayat tadi Allah tak sebut sebab apa Allah Ta'ala tidak pejamkan mata mereka. Kenapa Allah beri nampak macam sedar? Allah tak bagi tahulah. Cuma para ulama mereka mengatakan antara hikmah mereka dapat supaya tidak mudah rosak pada mata mereka. Dia kata li'alla yusri'a ilaihal bila, supaya tidak rosak pada mata mereka. Kenapa? Fa idza baqiyat zahiratan lil hawa'i kana abqa laha. Ini kerana jika mata sentiasa terbuka untuk udara, maka itu lebih dapat membuatnya bertahan lama. Yang ni mungkin kita boleh clarifikan dengan tanya pada doktor pakar mata. Siapa yang boleh dapatkan maklumat ni nanti, tolong kongsikan pada minggu depan. Kan, sebab kita nak cari hikmah. Kenapa Allah Ta'ala kata mata mereka ini tidur tapi kau nampak mereka macam mereka ni tersedar. Allah bagi tahu macam tu saja, tapi Allah tidak memberitahu kenapa. Kenapa Allah buat macam tu, Allah tak bagi tahu. Kan? Tapi para ulama, ini pendapat para ulama. Okey. Lepas tu kata Ibnu Katsir lagi, Ibnu Katsir kata, dia kata waqad dzukira 'ani dhi'bi annahu yanamu fayutbiqu 'ainan wa yaftahu 'ainan. Dia kata ada pula ulama yang menyebutkan mereka tidur tu seperti bukan serigala kan. Tidur seperti serigala. Yang mana serigala ni kalau dia tidur tapi mata dia terbuka sebelah, satu lagi tutup. Kemudian dia buka mata sebelah lagi terbuka. Kan? Lepas tu dia kata wa huwa raqidu, sedangkan mereka tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi maknanya kita kena buat kerja rumah ni. Kerja rumah kita maksud kita kena tengok serigala ni. Siapa yang ada maklumat tentang serigala, kan macam mana dia tidur, kita nak tengok. Betul ke serigala ni kalau dia tidur mata dia sebelah terbuka, sebelah terpejam, sebelah terbuka, sebelah terpejam. Kan? Sebab para ulama mengatakan kan mungkin pemuda-pemuda tu tidur macam serigala kot. Tu yang tengok serigala tu takut dia tidur tu. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Kita merujuk pendapat ulama tafsir sahaja. Tapi adakah dia benar pendapat para ulama ni? Maka kita mengatakan Allah sahaja yang lebih mengetahui sebenar-benarnya macam mana mereka tidur. Itu cara yang paling selamat, cara yang paling baik dalam kita nak mentafsirkan ayat-ayat Allah. Sebab kita takut tau. Sebab tu kita jangan kita sampai kita ni macam yelah kan, seolah-olah macam aku tahu kau tak tahu kan. Seolah-olahnya, tapi apa yang kita cakap tu sebenarnya banyak yang tak benar. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat ni Allah tak sebut pun. Kan? Macam mana mereka tu sedar. Sebab kita faham memang Allah kata dan engkau sangka mereka sedar. Maksudnya kalau manusia tengok macam mereka ni tak tidur lah. Cuma sedar tu macam mana?
Adakah dia tidur seperti serigala tidur? Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ada ulama yang mengatakan macam tu. Kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab tu paling selamat supaya kita nanti di hari akhirat kita tidak menanggung dosa, mentafsirkan ayat Allah dengan salah, tersalah tafsir, kan? Maka kita katakan, kita kotkan para ulama kata tadi, tapi kita letakkan di hujungnya, namun Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui dengan sebenar-benarnya macam mana mereka ini dikatakan sedar. Kalau orang nampak, mereka ni macam tak tidur. Macam mana bentuknya? Wallahu Ta'ala alam. Adakah maknanya mata mereka ni memang terbuka, tapi sebenarnya mereka tidur? Ataupun mereka tidur sebelah matanya terbuka, sebelah lagi tertutup seperti serigala? Wallahu ta'ala a'lam. Allah tu lebih mengetahui bentuknya macam mana. Okey. Jelas kat situ ya. Sebab tu saya sangat takut dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah. Sebab tu kalau baca-baca buku yang ditulis pasal ayat Quran, baca artikel, baca apa orang tulis ni pasal ayat Quran ni, kadang-kadang kita tengok, beraninya dia taksir ayat macam tu sedangkan Allah tak cakap. Sebab tu sangat bahaya. Sebab tu kalau siapa belajar disiplin nak taksirkan ayat Quran, para ulama memberikan, bukanlah maksudnya sampai kita tak boleh ulas ayat Quran tu. Katakan janganlah pula sampai tak nak kongsi maklumat pula pasal ayat Quran ni. Tapi disiplin dia apa? Kod para ulama taksir kata apa dulu. Lepas tu, sentiasa mengucapkan Allah Ta'ala tu lebih mengetahui hakikat sebenarnya macam mana. Kan? Sebab Nabi tak cerita. Betul tak? Kalau ada hadis kata mereka tidur macam serigala, senang hati kita lega. Sebab Nabi ni ada wahyu. Tapi isu sekarang, Nabi tak cerita. Tak ada hadis, tak ada cerita pun. Kan? Cuma dia adalah pendapat di kalangan para ulama. Sebab tu kita, walaupun kita rujuk banyak kitab, walaupun kita kotkan pendapat para ulama, kita kena tahu stand para ulama tu. Janganlah kita mengangkat ulama ni dia seperti Nabi. Kena ingat tu. Cuma kita merujuk pada ulama yang bidang dia kerana mereka lebih faham daripada kita. Mereka lebih alim daripada kita. Tapi pada hakikat sebenarnya, ia juga terbuka kepada benar ataupun salah. Sebab apa? Sebab yang benar hanyalah ayat Quran. Yang benar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kita jangan cepat nak terima bulat-bulat apa ustaz kita kata, apa ulama sebut. Walaupun disebut ni dalam kitab ni. Tambah lagi bab-bab cerita-cerita ni. Jadi hati-hati. Okay? Okay, kita ada waktu lagi tak? Sikit lagi ya. Boleh tak kita pukul 12 ya? Okay, tuan-tuan boleh. Saya bukakan. Saya tak bukakan suara pada tuan-tuan. Okay, saya dah bukakan. Amin. Okay. Boleh kita habiskan dulu ayat ni? Sikit. Boleh? Kita buat? Boleh. Dua orang je boleh. Yang lain tu ikutlah ustaz. Boleh ustaz. Okay, tak. Okay, sekarang kita ulas dulu. Dia punya pengajaran kita kena terang pada minggu depan. Dia punya teladan dia minggu depan. Sebab teladan dia agak panjang sikit saya nak cerita. Jadi saya tak nak kelang kabut. Tapi kita cerita pada minggu depan lah. Okay, maknanya kita nak terus pada anjing ni. Okay, kita tengok dulu anjing tu melunjur lengan dia macam mana. Kaki depan dia tu. Okay, kita tengok. Ibnu Katsir, ni saya masih lagi ikut kat Ibnu Katsir lah. Okay, Ibnu Katsir dia kata anjing mereka, dia kata berbaring dengan melunjurkan lengannya di depan pintu sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan anjing-anjing. Okay. Lepas tu Ibnu Katsir dia bawa pendapat Ibnu Jurayj. Dia kata qala Ibnu Jurayj yahrusu alaihimul bab. Anjing itu menjaga mereka di depan pintu. Okey. Kenapa? Dia kata itulah menjadi tabiat mereka. Okey.
Habis kat sini. Maksudnya pasal anjing tadi tu kita mengikut pendapat para ulama ni memang kita dapati bahawa anjing tu memang bukanlah berada dekat-dekat bersama dengan pemuda-pemuda itu, tapi dia berada pada kawasan dekat dengan pintu masuk kepada gua tersebut. Kemudian kita nak cari jawapan. Kenapa Allah sebut anjing mereka? Ini dikaitkan dengan berkat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Sebab tu saya nak ulas pada minggu depan tentang keberkatan. Minggu depan kita akan ulas pasal karamah, kita nak ulas pasal wali-wali, kita nak ulas tentang keberkatan berkawan dengan orang yang soleh. Sebab apa? Sebab sekarang ni isunya macam ni. Kenapa Allah sebut anjing? Kenapa Allah sebut anjing? Tapi kenapa dikaitkan dengan mereka? Isu dia. Kenapa Allah letakkan anjing dengan mereka? Maknanya Allah nak kaitkan anjing tu dengan mereka. Kenapa Allah maksudnya? Kenapa Allah tak padam je mereka ni? Kenapa tak sebut anjing je? Kenapa disebutkan mereka? Maka para ulama mencari hikmah nak mengatakan bahawa anjing ini mendapat kebaikan sebab berkawan dengan mereka, sebab itu Allah kata anjing mereka. Jadi kalau anjing itu pun watak dia, peranan dia yang duduk depan pintu itu pun Allah ceritakan dalam ayat ini. Lepas tu sebut pula anjing mereka, menunjukkan bahawa ada hikmah berkawan dengan orang-orang yang soleh. Tapi hikmah itu kita kena ulas pada minggu hadapan. Kerana agak panjang huraian tersebut. Okey, lepas tu kita nak tutup dengan anjing tadi tu. Anjing tu anjing siapa? Sebab disebut anjing mereka. Okey, kenapa sebut anjing mereka tadi? Okey, sebab ada perkataan mereka tadi tu, maka para ulama tafsir ulas lagi. Kata Ibnu Katsir, dia kata dekat sini dia kata waqad qila, ada yang berpendapat innahu kana kalba saydin li ahadihim wa huwa al-ashbah. Kalau orang tanya kenapa anjing tu ada kat situ, kan anjing mereka tu, sebab ada perkataan anjing mereka, maka para ulama mencari jawapan. Maka ada yang berpendapat anjing tu salah seorang daripada mereka guna untuk berburu. Maknanya disebut anjing mereka ni sebab anjing tu adalah milik di kalangan pemuda-pemuda tersebut. Kata Ibn Katsir, inilah pendapat yang lebih hampir kepada kebenaran. Okey. Kan? Sebab nanti akan timbul persoalan tentang anjing mereka. Kenapa tiba-tiba anjing tu ada dekat gua tersebut? Ni berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okay, kalau kita quote apa kata Ibnu Katsir, dia kata anjing tu adalah milik salah seorang daripada mereka. Tapi pada hakikatnya kita jawab apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kenapa sampai para ulama boleh bagi pendapat macam tu? Sebab dia ada isu dekat sini. Sebab dia ada perkataan mereka ni. Mereka. Mereka ni, kenapa Allah letakkan anjing mereka? Kalau tak ada perkataan mereka ni, kan mungkin anjing tu anjing yang memang tak ada kena mengena dengan 7 orang tu, anjing yang lain. Tapi sebab ada anjing mereka, maka membawa kepada, dia membuka kepada jalan pentafsiran mungkin ia milik salah seorang daripada mereka. Wallahu ta'ala. Jadi jawapan kita hanya menukilkan Ibnu Katsir kata pendapat yang lebih benar. Dia kata anjing itu adalah salah seorang pemilik daripada 7 orang tadi gunakan untuk berburu. Tetapi bagi kita kata Allah lebih mengetahui anjing itu anjing siapa, macam mana dia datang, macam mana dia berada dalam gua itu. Kita kata Allah saja lebih mengetahuinya. Tetapi watak anjing ada, itu kita tak boleh nafikan. Anjing tu ada. Kalau kita tukar lembu, tu memang dah salah dah.
Sebab dia kalbun anjing kat situ. Cuma warna anjing apa, milik siapa, itu kita tidak tahu. Jadi yang paling selamat sekali kan supaya kita ini tidak tersalah mentafsirkan ayat-ayat Allah kan, punya semangat nak tafsir ayat ni kan, jangan. Kita katakan Allah lebih mengetahui bagaimanakah anjing ni datang, anjing ni milik siapa, wallahu ta'ala a'lam. Okay, yang paling penting kita nak mencari hikmahnya. Kenapa anjing tu diletakkan, diceritakan dalam ayat ini. Itu yang lebih penting. Jadi baca dulu di rumah untuk ada berapa tindakan. Okay, sebab benda ni panjang nak ulas. Tuan baca dulu nanti. Okay, tindakan satu, okay, kena kawan dengan orang yang soleh. Kenapa? Nanti ada huraian dia. Tindakan kedua, berusaha menjadi wali Allah. Nanti kita ulang minggu depan. Wali Allah ni apa? Orang kita mungkin ingat wali Allah ni yang pelik-pelik. Kan, yang boleh terbang ke, yang boleh buat benda pelik-pelik. Itu sebenarnya adalah sangkaan yang salah. Yang tak pakai baju, orang gila itulah wali Allah. Kadang-kadang ke Indon banyak macam tu. Tak. Sebenarnya wali Allah yang Allah terangkan, Rasul terangkan, tak sama yang kebanyakan orang kita faham. Nanti kita akan cerita wali Allah tu macam mana. Macam mana nak jadi macam mereka. Kenapa kita kata nak jadi, nak berusaha jadi wali Allah pula Ustaz? Kerana pemuda-pemuda itu adalah wali Allah. Nanti saya akan buktikan pada tuan-tuan dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca dulu. Kemudian nanti tuan-tuan baca juga dekat tindakan yang sebagai dalil dia. Kemudian okey, tindakan ketiga menghargai tidur. Lepas tu ada tindakan 4. Saya saja kosongkan ni untuk tuan-tuan nanti tulis untuk tindakan berikut. Okey, nanti kita ulas tentang bab wali Allah kan. Orang kata keramat, orang ni ada keramat macam mana minggu hadapan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok contoh wali Allah, itulah 7 pemuda gua itulah adalah wali Allah. Kita akan kupas wali Allah sebab ramai sangat orang yang suka cari wali Allah yang kadang-kadang kita tengok dia pun kan tak berbakat. Kat Indon tu kadang-kadang benda pelik-pelik banyak berlaku. Kata dia wali Allah ada karamah. Nanti kita akan lihat Quran kata macam mana, hadis kata macam mana wali Allah. Kalau ciri-ciri tu tak ada pada orang kita kata dia wali Allah, maknanya dia bukanlah wali Allah. Nanti kita akan sebut pada minggu hadapan. Supaya kita dapat sudut yang benar kenapa Allah paparkan 7 pemuda gua tadi. InsyaAllah pada minggu depan ya. Okay, ada soalan apa-apa tak? Sebelum kita berhenti. Saya tengok dekat cik ada soalan tak? Okay, tak ada. Okay, ada pertanyaan? Jatuh perempuan yang boleh dirungkaikan? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya macam dengar cerita pagi ni. Saya nak tanya, kisah pemuda ni dia berlaku pada masa mana ya? Ada kaitan dengan Rasul mana yang terdekat pada masa tu? Okey, terima kasih pada puan bertanya. Okey, sebenarnya kejap. Kalau puan ikuti pengisian yang awal-awal sebelum ni macam ni. Jawapan dia macam ni. Jawapan dia dekat ayat ni. Jawapan dia dekat ayat nahnu naqussu. Dia dekat ayat nombor ni. Dia jawapan puan-puan tadi ni. Oh bukan, dia dekat ayat ni sekejap ya. Ni, dia dekat ayat dan cerita detail 15 sekejap. Ya, jawapan dia saya tunjukkan puan yang bertanya macam ni kita nak jawab dia soalan tu. Sekejap. Jika awal fikir tu hilang kaki 10. Dia dekat ayat nombor ni.
Dia dekat ayat nombor 12 puan. Nampak tak dekat slide saya kongsikan ni? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ayat nombor 11 ya. Jawapan dia puan jawapan yang sepatutnya kita jawab, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Sebab apa? Ataupun puan ada dengar mana-mana ustaz ataupun penceramah mana-mana sampaikan, ada disebut Nabi apa tak? Ada tak? Puan Tak ada, bertanya? saya tak ada. Kalau lain-lain pernah dengar tak? Kalau yang lain-lain pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah Nabi apa? Dalam buku tak pernah baca? Okey, maksud dia macam ni. Jawapan dia bukan kisah Ashabul Kahfi saja. Mana-mana kisah tu. Okey. Kalau Allah Ta'ala tidak beritahu di dalam Al-Quran, okey, kalau tidak ada maklumat itu juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, maka jawapan kita adalah Allah itu lebih mengetahui. Maknanya kalau Allah tak bagi tahu, Nabi tidak bagi tahu, maknanya kita semua tidaklah perlu kepada mencari jawapan itu. Kan? Itu jawapan dia. Bukanlah saya kata puan tak boleh bertanya, puan bertanya ni bagus. Akan mengingatkan kita semula. Sebab apa? Kalau ada orang, kalau baca buku ke, kalau baca mana-mana kitab ke, kalau dengar mana-mana kata dia boleh cerita detail. Okey, pemuda tu raja dia siapa, agama dia apa, nabi apa, mereka ni ikut agama nabi apa, Nabi Isa ke, nabi apa ke, kita boleh tanya kepada orang itu, manakah bukti yang menunjukkan bahawa mereka ni mengikut agama ajaran Nabi Isa? Ataupun kita kata mereka ni adalah Bani Israel yang mula-mula dulu. Sebab apa? Sebab ayat 13 bagi tahu dah siap-siap. Kita baca dah sebelum. Allah kata apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dia ada satu ayat dia. Okey, ayat dekat sini Allah bagi tahu. Okey, Allah kata kami ceritakan kepadamu berita mereka dengan benar. Maknanya kami tu siapa? Allah Ta'ala yang cerita. Betul tak? Maknanya kalau Allah tak cerita, Nabi pun tak tahu. Nabi tahu setelah Allah cerita. Jelas tak? Faham tak maksud ayat ni? Ayat ni, kami cerita kepadamu, maknanya Nabi Muhammad, maknanya Nabi pun sampaikanlah sebagaimana yang Allah sampaikan. Pernah tak kita jumpa hadis Nabi? Maksudnya Nabi, dia hanya akan cerita apa yang Allah cerita. Kalau Allah Ta'ala tak cerita pada Nabi, maknanya Allah tidak wahyukan kepada Nabi, maka Nabi tak akan sampaikan maklumat itu. Bermakna, kalau kita tak jumpa cerita tentang 7 pemuda tersebut, tentang agama dia itu spesifik, ikut Nabi apa, siapa Nabi mereka yang pernah datang, maknanya apa? Kita tak tahulah. Sebab dekat sini kata Allah ceritakan. Maknanya kalau kita lawan balik pada ayat ni, kita faham sebaliknya, maksudnya kami tidak ceritakan kepada kamu, maknanya Nabi tak tahulah. Oleh sebab itu, kita kena berhati-hati pada membaca mana-mana kitab, pada mendengar mana-mana pengisian. Kalau orang kata ada ustaz, walaupun dalam Quran tak ada, dalam hadis ada, tak ada, tapi ada riwayat ahlul kitab, Israiliyat. Ramai orang, hatta kadang-kadang penceramah juga, ustaz-ustaz juga ni, kadang-kadang dia menggunakan Israiliyat itu semudah-mudahnya. Macam tu. Seolah-olah dia kata, Nabi kata riwayat Israel ini ada masa kita boleh terima dia. Boleh terima tu, terima macam mana? Kalau Quran kata maklumat tu ada, hadis kata ada, Israiliyat kata sama macam Quran, kita boleh terima. Isu sekarang, ada riwayat dalam ahlul kitab, riwayat Israiliyat, tapi Quran tak cakap, hadis tak cakap. So kita nak kata apa riwayat? Adakah kita nak terima riwayat tu secara mu'tamad? Kita kata ya jawapannya. Sebab itu kalau riwayat yang seperti itu, kan,
sebaik-baiknya kita mengatakan, kita ambil pada istilah tawakuf. Tawakuf tu maksudnya no comment. No comment tu maksudnya kita nak kata betul pun tak boleh, nak kata tak betul pun dia tak boleh. Itu adalah disiplin yang paling selamat dalam kita berinteraksi dengan fakta-fakta cerita tentang perkara gaib. Dan nanti saya akan buktikan lagi, saya akan tunjukkan tentang banyak lagi penulis-penulis buku pun sebenarnya. Bila buat cerita Ashabul Kahfi ni, kadang saya pun tertanya-tanya juga, kenapa tak jaga disiplin dalam menulis buku? Saya tak tahulah, saya tak masukkan siapa-siapa. Kan, nanti kita nak tengok. Ada orang mengatakan Ashabul Kahfi ni dia mati serentak nanti saya akan tunjuk pada tumpuan bukti dia. Di mana penulis tu boleh kata penceramah ni kata Ashabul Kahfi mati serentak. Lepas tu ada yang mengatakan pula cerita Ashabul Kahfi ni, asbabun nuzul dia suratul Kahfi ni turun semua kerana 3 soalan. Itu pun satu isu juga. Sebab itu tuan-puan berhati-hati. Apabila kita membaca fakta-fakta di dalam internet, di dalam buku, di dalam kitab sebagainya, benda-benda yang Allah tidak jelaskan. Mudah je pegang macam ni. Benda, perkara, situasi, keadaan yang Allah tidak jelaskan, maka kita boleh dengar, boleh baca, dengar dan baca, tapi untuk terima dia secara putus, paling selamat kita kata Wallahu ta'ala a'lam. Sebab ayat 13 ni kata kami ceritakan. Maknanya kalau Allah tak cerita, Nabi pun tak tahu. Jadi itu jawapannya lah Allah Ta'ala. Agak panjang sikit jawapan dia. Okey, ada persoalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk kata nama tunjuk, tadi Ustaz cakap kalau Zalika tu selain tunjuk jauh, dia ada maksud lain kan? Kalau Haza pula macam mana? Kalau Haza, ada maksud lain tak? Haza, ya, dia tengok pada konteks ayat lah. Kalau ini nak menunjukkan kedekatan, benda tu dia macam ada setengah ayat Quran dia kata hadzal Quran, Quran ini contoh kan, nak menunjukkan Quran tu senang nak rujuk, dia dekat, maksudnya rahmat Allah tu dekat. Dia tengok kepada konteks ayat dia tadi tu. Tapi saya lupa nak terangkan tadi tu. Kita masih bertanya begini. Dia kata nama tunjuk ni sebenarnya dia membawa maksud ni. Saya lupa nak tunjukkan tadi tu. Sebenarnya ni. Kata nama tunjuk ni, fungsi kata nama tunjuk. Fungsi kata nama tunjuk ni, kadang-kadang fungsi dia Allah Ta'ala nak mengagungkan sesuatu. Sama ada pada ini ataupun pada itu. Faham Kadang-kadang Allah nak mencela sesuatu. Zalika ataupun hadza. Contoh kan, Allah nak mencela atau mengagungkan. Sebab tu saya katakan tadi, kalau jumpa kata nama tunjuk, asma'ul isyarah, kita carikan maklumat. Sama ada pada Allah nak agungkan sesuatu, Allah nak mencela satu. Jadi kalau cela ni kita tengok pada konteks lah. Macam kita belajar tentang surah Al-Ma'un tempoh hari, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Allah Ta'ala cerita tentang orang yang mengabaikan anak yatim. Kenapa Allah kata itulah mereka yang menolak anak yatim? Kenapa Allah kata itulah? Kenapa tak inilah? Maknanya Allah nak mencela perbuatan itu dikaitkan dengan zalika. Ini kita telah terangkanlah. Tapi kadang-kadang pada pengagungan. Jawapan dia kena tengok kepada konteks ayat tu dikaitkan dengan apa. Jelas tak? Kalau ayat tu dikaitkan dengan ayat-ayat Allah, zalika ayat, dia nak agungkan pasal ayat Allah. Kalau zalika tu dikaitkan dengan kitab, zalikal kitabula, nak diagungkan pasal Al-Quran tadi. Begitulah sebaliknya. Ya, okey. Nanti kita sambung lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Okey, saya tutup. Ada satu soalan lagi sebelum saya berhenti ni. Ada pertanyaan lain?
Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan untuk siri yang ke-14. Okey, kita masih lagi akan bincangkan untuk teladan tindakan pada ayat nombor 18 dan saya akan bagi nota baru. Kalau pakai dia dah koyak. Pada kuliah yang akan datang. Maksudnya untuk Ashabul Kahfi ni mungkin akan ambil lagi dalam 3 atau 4 siri lah. InsyaAllah kita akan habiskan, lepas tu kita akan buat satu kesimpulan bagi Ashabul Kahfi. InsyaAllah. Okay, sebarang kekurangan, kelemahan, mohon ampun dan maaf. Yang baik itu, yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang dari Allah, kelemahan itu atas peribadi saya. Jadi kalau ada mana-mana saya tersalah, saya tersilap, sama ada dari sudut fakta, kan saya minta tolong tegur. Sama ada tuan-tuan yang mendengar di FB Akademi Tadabbur ataupun tuan-tuan yang mendengar secara rakaman, tuan-tuan tahu kan macam mana nak berhubung dengan saya, tuan-tuan boleh mesej atau tuan-tuan boleh buat rakaman suara untuk membetulkan. Ingat ya, kadang-kadang saya, apa yang saya cakap ni kadang-kadang banyak salahnya. Ya, kita manusia ni terdedah kepada kesalahan, kekurangan. Jadi kalau ada saya sebut ni mana-mana pada alim ulama, pada ustaz-ustaz yang saya sebut ni tersalah, tersilap, tolong tegur dan insya-Allah saya akan baiki. Ya, kerana kita sama-sama saling belajar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.